Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Berita utama, Taman Perindustrian Samalaju berjaya menarik pelaburan mencecah RM111.73 bilion sejak mula beroperasi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Tun Dr. Openg berkata, jumlah pelaburan yang positif itu memberikan impak positif kepada industri hiliran serta penggiat ekonomi domestik. Menurutnya, pada masa sama, hasil keluaran turut diunjurkan berjumlah RM12.07 bilion dengan jumlah tenaga kerja seramai 10,000 orang. And the potential is there, and we have a list of companies that are going to invest in that area. About RM15.66 billion at various stages of construction, including those that are now being cleared and implemented. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam ulang tahun ke-10 Sakura Ferroalloys di Bintulu pada Selasa. Mengulas lanjut, Datuk Patinggi Abang Zahari berkata terdapat banyak lagi projek yang bakal memperkasakan industri di Samalaju. Jelas beliau, salah satunya termasuk projek saluran paip gas Bintulu Samalaju yang merangkumi saluran paip gas sepanjang 70 km daripada Bintulu ke Taman Perindustrian Samalaju yang dijaga siap pada penghujung 2025. The operation of this project will increase the distribution of gas supply to users in Samalaju Industrial Park, including the combined cycle gas turbine, which is currently under construction. In other words, we are upgrading the gas supply as well as power to Samalaju Industrial Park. Hadir sama dalam majlis itu ialah isteri Premier Sarawak, Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan isteri Datin Amar Baduyah Bujang, Pengerusi Lembaga Sakura Ferroalloys Sdn Bhd, Bastian Hendrikus Van S. Wagen, Ahli Lembaga Pengarah Sumi Tomo, Yosuke Nakamura dan Pengurus Besar Sakura Ferroalloys Sdn Bhd, Juan Du Prio. Dalam program berasingan pada sebelah petang Selasa, Datuk Patinggi Abang Zahari memberitahu Kerajaan Sarawak telah mengenal pasti seluas 300 ekar tanah di Sungai Plan yang terletak di kawasan Kidurong untuk membangunkan taman perumahan yang strategik. Menurut beliau, cadangan pembinaan perumahan yang terletak sejauh 18 km dari pusat bandar Bintulu adalah untuk meminimumkan kawasan rumah setinggan di situ. Malah jelasnya, usaha berkenaan sekaligus mengurangkan isu pencemaran sungai dengan membina perumahan yang lebih teratur dan selamat. Kalau ini berlaku, harapan kita tidak banyak setinggan dan environment itu kita uruskan. Dan 300 ekar ini besar juga kawasannya. But we have to have master plan. Kita banyak modal, ada yang dipunyai oleh syarikat kena for them to place their workers. Macam di Singapura lah. So that the foreign workers are housed properly. And then the other one is for the local to purchase dengan infrastructure dah. Dengan tempat mainan dan juga for you to manage the waste in that area. Jadi kalau Petronas nak bangunkan for your workers, you let me know, we give you part of the land for you to bring accommodation for your workers. Dan kita boleh bangunkan secara joint venture di antara Petronas dan kita. Begitu juga dengan syarikat-syarikat yang lain. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa Majlis Pertukaran Dokumen Memorandum Persefahaman MOU di antara Malaysia LNG Sdn Bhd MLNG, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak dan Lembaga Kemajuan Bintulu BTA. Mengulas lanjut, Datuk Patinggi Abang Zahari berkata,
Kerajaan Sarawak juga akan memfokuskan pembangunan perumahan di kawasan luar Bandar Bintulu, termasuk di Sebauh dan Tatau, dalam menangani isu harga rumah yang agak tinggi di situ. Dalam pada itu, Petroleum Nasional Berhad Petronas menerusi anak syarikatnya MLNG telah memeterai MOU dengan NREB dan BDA untuk melaksanakan program pemeliharaan Sungai Pelan di Tanjung Kidorong Bintulu bagi tempoh 4 tahun bermula dari 2024 hingga 2027. MOU ini dimeterai oleh Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat Malaysia LNG Mohamed Sajwan Abdullah, Controller Kualiti Alam Sekitar Sarawak Jack Liam dan Pengurus Besar BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari. Paparan berikutnya, limbungan roll-on, roll-off, RORO baru di Pelabuhan Senari dijangka siap menjelang suku keempat tahun ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata projek yang dianggarkan sebanyak RM56 juta itu kini siap pada fasa 49.19%. Justru katanya apabila siap sepenuhnya kelak, ia mampu memuatkan kira-kira 2,500 kenderaan di Terminal Senari. And we continue to improve the services. That's why tadi saya mengumumkan pembinaan satu yard kereta untuk RORO services. RORO services maknanya kapal yang membawa kereta dari luar and then landing here and they need a good parking area. So now it's under construction because the old parking area yang di Pendin tu tak boleh pakai lagi. So now we're using here. That's why we must make sure that this yard to be completed before the Sejingkat Bridge to be completed. And the capacity 2,500. But I've directed the management to look at building another one to enable us to accommodate about 5,000. 5,000. Yeah. So that we should, as projected, an increase volume of car masuk through this Kuching Port Authority. Beliau berkata demikian ketika ditutupi pemberita selepas menyaksikan majlis penyerahan 2 kren dermaga baru daripada HLG Equipment Sdn Bhd kepada Lembaga Pelabuhan Kuching di Terminal Senari pada petang Selasa. Datuk Ahmad Douglas Ugah yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak memaklumkan pemerolehan 2 unit kren dermaga berkuasa elektrik baru iaitu QC6 dan QC7 dijangka meningkatkan kecekapan dan kapasiti kemudahan di Lembaga Pelabuhan Kuching. This is part of our state government effort to improve the efficiency of Kuching port with the hope that they will be able to give better services, improve their service delivery, and of course with that we hope to attract more business for the Kuching port. There is a need for us to continue to build up our capacity and also to make use of new technology. And one issue that I mentioned tadi, this one is going to be electric powered. Jadi maknanya we are moving into more green technology. That is part of a contribution to our climate change strategy as practiced by our Yang Amat Berhormat Premier. Laporan selanjutnya, Sarawak kekal sebagai destinasi pilihan pelaburan dengan merekodkan jumlah pelaburan sebanyak RM21.4 bilion pada tahun 2023. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata sektor pembuatan merupakan penyumbang kepada jumlah pelaburan tersebut iaitu kira-kira 62%. Menurutnya, jumlah pelaburan yang dicatatkan itu terbukti melalui inisiatif Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Bang Openg yang membangunkan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 serta memperkenalkan ekonomi hijau seperti hidrogen dan perdagangan karbon. Kita mau melangkah ke depan berdasarkan kepada PCDS. Melalui strategi ini, ianya mengandungi beberapa inisiatif. Ini termasuklah digital economy, hydrogen economy, green economy, such as CCUS, biomass,
sustainable fuel, as well as carbon trade. All these new initiatives will not be possible for us to realize without a strong team spirit, dedication, and commitment. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa Majlis Makan Malam Apresiasi Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Perindustrian dan Pelaburan Sarawak Mintred 2024 di Kuching pada malam Isnin. Dalam pada itu, beliau turut menggesak semua penjahat awam di bawah kementeriannya untuk terus mencari pengetahuan dan kemahiran baharu, terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan kementeriannya. Sementara itu, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi MUT Sarawak optimis loji air di bahagian Nimbang berkemampuan untuk menghasilkan bekalan 87 juta liter sehari MLD air terawat. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahi Nerawi berkata, beliau telah membuat lawatan ke loji rawatan air Berawan Nimbang yang kini mengeluarkan 40 MLD air terawat. Dalam satu kenyataan di Facebook miliknya pada Selasa, beliau menjelaskan kapasiti bekalan air itu boleh dipertingkatkan kepada 87 MLD. Terdahulu sebelum lawatan itu, Datuk Seri Julahi telah diberi taklimat oleh Pengurusan Laku Management dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab mengenai keadaan bekalan air terkini di bahagian Nimbang. Buletin tengah hari ini diakhiri dengan laporan mengenai Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon yang tertarik dengan bangunan lama Muzium Sarawak sebelum lawatan rasmi beliau ke Kuching pada Selasa. Menurut beliau, kunjungan ke muzium tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman berkenaan dengan sejarah dan pembangunan pembentukan awal Sarawak. But what I saw was very impressive. I think the museum people have done a fantastic job in getting the museum ready to what it is on display today. And I was telling them that in future when we have some important VIPs and ministers coming from Singapore, I might bring them down to show them the museum. I'm also happy to visit this part of the museum. I mean, it's still under renovation, but I hope to come back and see it in end of 2025 or whenever it's ready. Beliau berkata demikian semasa ditemui oleh pemberita selepas mengadakan lawatan rasmi ke bangunan lama Muzium Sarawak. Terdahulu, Vanu turut berkesempatan melawat ke Muzium Budaya Borneo sebelum meneruskan lawatan ke bangunan lama Muzium Sarawak. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Fizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri berita UKAS dengan paparan Majlis Makan Malam ulang tahun ke-10 Sakura Fellow Alloys yang dihadiri oleh Premier Sarawak di Bintulu pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS. Big round of applause for Sakura Fellow Alloys, your company of choice. Kindly ask Mr. Tian to invite the Right Honourable Premier of Sarawak for the official address. Let's give the Premier of Sarawak the biggest round of applause, please.